jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita kuat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik isi Allah, kita dapat sama-sama hadir ke surau kita ni untuk kita solat Jumaat. Dan salih ala Muhammad, sebenarnya kita Allah takdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni merupakan satu kenikmatan. Dia satu nikmat. Sebab tu ulama sebut, apabila kamu dipanjangkan usia kamu, di antara perkara yang perlu kita syukuri ialah Allah menjadikan kita daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terkait dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh seorang tabi'in bernama Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu anhu. Dalam salih ala Sayyidina Muhammad, pada satu hari Nabi Musa alaihi salam, kita ni ceritanya, kita sebenarnya umat yang sangat istimewa. Nak banding dengan umat-umat yang lain, kita umat paling istimewa. Tapi kita tak berasa istimewa. Sebab nombor satu, kita tak tahu nak compare. Kita tak boleh nak banding. Kalaulah bandingan itu ada di depan mata kita, maka kita boleh compare. Kita nampak, oh dia ni lebih, kita lebih, dia orang kurang. Tapi benda tak nampak. Umat-umat terdahulu, umat-umat yang kita tak pernah tengok cara kehidupan mereka, tak pernah tengok, melainkan kita mendengar kisah-kisah mereka daripada apa yang Allah cerita dalam Quran dan apa Nabi SAW ceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi masalahnya kita pun tak boleh belajar tentang mereka. Kita baca Quran, Quran cerita tentang Bani Israel, banyak cerita tentang Bani Israel, tapi pernah tak kita mendalami apa yang diceritakan oleh Allah tentang Bani Israel? Kita sekadar baca Quran, kaum-kaum terdahulu sebagainya. Nombor satu, pasal apa? Pasal kita tak tahu nak compare, kita tak nak compare. Lepas tu kita tak rasa. Nombor dua, kita tak kenal kita ni siapa sebenarnya. Kita merupakan umat paling mulia di kalangan seluruh umat. Nanti bangkit di padang mahsyar, bila kita bangkit di padang mahsyar, semua orang akan perhati kita. Umat-umat yang lain akan perhati kita. Itu umat Muhammad sudah datang. Itu umat Muhammad. Sebab Nabi kita, Nabi paling mulia. Kalau kita duduk kat kampung ni, kita duduk kat sini ni, Presin, siapa ni? Di 11 Katalah kat Presin 11 ni, Perdana Menterinya duduk sini. Kan? Jadi, so pasti orang tu, oh daripada mana ni? Oh ni Presiden 11. Oh ni Presiden 11. Kalau guys datang, ni orang mana ni? Oh saya ni orang Presiden 11. Oh Perdana Menteri tu. Faham? Kita ni umat kepada Nabi paling istimewa. Khairul Mursalin, Rasul yang paling hebat, yang paling baik. Salih Syuhad, Sayyidul Anbiya, penghulu bagi segala para Nabi. Bila Nabi kita paling istimewa, umat dia juga umat paling istimewa.
Saya nak petik sebuah ayat ni, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, kata pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Kata, ya Allah, aku tengok dalam kitab Taurat ni ada satu umat, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ada satu umat, sallallahu alaihi wasallam, yang depa ni, sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik yang dibangkitkan daripada kalangan manusia. Jadikanlah mereka itu umatku, kata Nabi Musa AS. Apa kata Allah? Itu umatnya Ahmad. Kita ni umat paling baik. Allah sebutlah Quran, surah Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik-baik umat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia seluruhnya. Kita Nabi Musa kata, ya Allah, aku tengoklah kita tahu ada satu umat, dia pun umat yang paling baik sekali. Jadikan mereka tu umatku. Itu umatnya Ahmad, kata Allah. Nabi Musa doa lagi, ya Allah, dalam kitab ni diceritakan satu umat terakhir yang dikeluarkan ke bumi, dan mereka lah kelompok pertama yang akan masuk syurga Allah. Ya Allah, jadikan mereka tu umatku. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita ni umat paling last sekali. Tak ada umat dah lepas dah kita. Tapi kata, aku Nabi terakhir dan kamu umat yang paling akhir. Lepas pada kita tak ada umat lain dah. Ada berapa imam, antara ini Imam Suyuti, Imam Saudara Syekh Muhammad Ibn Hajar, duk kira tentang berapa tahun satu tempoh umat. Ni ilmu je lah, bukan nak kena duk kira, duk buat calculation. Range 1400, 1500, maksimum 1600. Duk buat calculation. Ada yang spesifik 147 something, saya ingat 1470 lebih. Jadi spesifik dia pun. Lepas tu sepatutnya akan ganti umat yang baru, tapi kita tak ada umat dah. Sebab saja lepas tu akan kiamat lah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat paling akhir. Memang kita umat yang terakhir yang keluar. Dan yang paling best, kita umat yang paling awal masuk syurga. Waktu duduk dekat padang mahsyar, bila Allah perintah kepada Nabi, perintah kepada malaikat Jibril untuk pi bagi tahu dekat malaikat yang menjaga neraka, bawa neraka pi depan umat. Apa yang ditanya oleh malaikat jaga neraka tu? Umat Nabi Muhammad mana? Kata malaikat Jibril, depa dah siap dah, bersedia dah, tunggu dah. Depa yang duduk paling hadapan sekali. Aku takut, kata malaikat yang menjaga neraka, aku takut mereka tak boleh nak tengok aku. Bukan cerita masuk, tengok pun mereka dah akan tak tahan lah. Kata malaikat Jibril, aku tak tahu, tapi Allah panggil kamu hari ini untuk pergi ke depan. Neraka ada 70,000 tali yang mengikat dia, dan setiap tali pengikat itu akan ditarik oleh 70,000 malaikat. Bila bawa tarik sampai depan kita, berdiri. Neraka akan berdiri, naik leher neraka tu. Waktu tu kita akan tengok, Allah cerita dalam Quran, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu melihat manusia semua jatuh melutut. Kita akan, dan kita orang yang paling depan duduk dalam saf tu, sebab kitalah orang pertama yang akan ditimbang hisab. Jadi orang pertama yang dihisap, adakah dia satu kemuliaan? Ya. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalau seorang, tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan duduk diri sini, tuan-tuan orang nombor 2 yang akan dihisap. Orang nombor 2, ada seorang depan kita, kita tunggu dia settle, sekali kita pula. Penghisapan ini, dia akan berlaku one by one, seorang demi seorang. Semua yang lain akan menyaksikan.
Kalau seorang ni, kalau sana seorang, kalau sini seorang, situ seorang, sini seorang, orang tak boleh fokus. Mungkin ada sebagainya nampak. Tapi dalam seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai umat yang paling akhir, semua akan berhimpun satu tempat dan akan menyaksikan penghisaban seorang. Semua orang akan tengok. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau ada benda aib yang kita buat dulu waktu hidup kat dunia, hari itu semua orang akan tengok. Okay, faham tak tu? Ada seorang di depan, kita duduk belakang. Dia yang duduk kat depan kita, mula hisab dekat dia. Bila mula saja penghisaban dekat dia, tuan-tuan bayang, ambil satu contoh aja. RM1 yang pertama yang dia belanjakan, bermula daripada hari dia balik, umur 11 tahun. Hari balik, katalah umur 11 tahun. Hari pertama dia balik, hari tu malam tu dia mimpi, hari tu dia balik. Bermula hari tu calculation dosa pahala, RM1 yang pertama yang dia pi kat kedai dia beli, Allah akan tanya, duit tu dapat daripada mana, belanja ke mana, siapa bagi, halal ke haram. RM1 yang pertama. Tentu agak dia belanja RM1 tu, berapa lama proses nak kira tu, nak timbang tu. Tak mau ada satu kezaliman pun dekat dia. RM1 ni saya ambil pada orang ni, halal ke haram. Umur berapa? 11 tahun. Ambil pada siapa? Ambil pada orang ni. Tu ambil tu sumber halal ke haram tu, saya tak tahu, tapi dia kata halal. Siapa orang yang kata halal tu? Pi cari dia pula. Keluar pula pi cari orang tu pula, orang yang kata halal tu. Saya pergi belanja ni tak? Kamu belanja tu halal ke haram tu? Saya tak tahu, saya ingat halal. Siapa kata dia halal? Pi cari pula orang yang kata halal tu. Pi cari pula. RM1 yang belanja yang pertama tu tuan-tuan, mungkin dia belanja tu tak sampai 5 minit, tapi tak mau zalim dekat dia. Tuan-tuan agak-agak berapa tahun tu nak pergi cari dan nak selesaikan halal haram. Faham tak faham tu? Tu baru RM1 yang pertama. Tu dia mati kena umur dia 70 tahun. Tu tak kira lagi yang lain tu, yang dia tengok, yang dia makan, yang dia pegang, yang dia muamalah dia apa semua. Allahu Rabbi, seorang tu yang usia dia 60 tahun nak timbang tu, tuan-tuan boleh bayang tak berapa lama kita orang nombor 2 ni nak menunggu? Tu seorang. Tuan-tuan bayang tak kalau satu kaum? Boleh bayang tak kalau satu umat yang 1500 tahun tempoh dia tu? Kalau kita orang yang terakhir, umat yang terakhir yang mai, dan kita umat yang terakhir yang akan dihisab, tuan-tuan agak berapa lama kita kena tunggu tu sampai selesai dan akhirnya nak masuk syurga. Tapi apa yang Allah bagi dekat kita umat Nabi Muhammad? Potong queue, duduk depan sekali, dan dia satu kemuliaan. Subhanallah. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Lepas tu bila Nabi Musa AS minta, ya Allah jadikan mereka umatku, kata Allah, itu adalah umat Muhammad, umat Ahmad. Nabi Musa sambung lagi. Nabi Musa kata, ya Allah, dalam kitab Taurat ni aku tengok ada satu umat yang mereka ni baca kitab mereka sepenuh hati, lalu mereka menghafaznya. Dia sebut depa mereka tu sama itu kan. Kadang-kadang dia jadi KL sikit, dia jadi mereka. Selalu keluar depa yang dah sedap sikit kan. Lalu subhanallah, lalu depa hafal kitab tu yang tak pernah sebelum daripada ni umat lain mampu untuk menghafal kitab-kitab mereka. Jadikan mereka itu umatku. Rupanya umat-umat sebelum ni tak pernah hafaz kitab mereka. Kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan kita dengan kemampuan untuk menghafaz kitab-kitab nama Al-Quran. Saya cuma anak kita hafal Quran. Lah ni banyak mahat-mahat tahfiz. Saya Allah semua, saya pun nak hantar pelajar pergi Yaman ni, batch ketiga, batch keempat dah. Nak hantar pergi Yaman 16 orang. Saya simak bulan 3 ni nak hantar pergi. Dah habis 30 juzuk dah. Bukan setakat dia habis 30 juzuk, anak-anak kita ni hafaz Quran 30 juzuk 3 tahun 2 tahun habis lah.
Lepas tu buat syahadah pula setahun. Syahadah ni tahu apa? Dia ulang balik Quran yang dia hafal selama 3 tahun tu, dan dia mesti baca balik depan guru dia tanpa ada kesalahan. Sekali baca lah. Duduk depan tok guru, baca. Boleh jadi 7 jam, boleh jadi 8 jam, berhenti saat semayang. Sekali baca balik. Berhenti saat semayang, baca. Bagi berhenti makan, baca balik. 7 jam, 8 jam buat, baca habis, 3 kesalahan. 3 salah je. Anak-anak kita kan hebat. Quran dalam dada. Kena ada sama mat. Kita Quran atas dada, handphone. Dalam poket. Kan salih Allah semua mat. Dan ini kemuliaan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tak bagi kepada umat-umat yang lain. Allah kata apa? Itu umatnya Ahmad. Nabi Musa sambung lagi, ya Allah, dalam kitab ini diceritakan sallallahu alaihi Muhammad tentang umat yang beriman kepada apa yang disampaikan kepada mereka, dan tentang umat-umat yang terdahulu daripada mereka, dan mereka juga dipilih untuk berhadapan dengan Dajjal. Jadikan mereka tu umatku. Loh, rupanya dapat jumpa Dajjal pun satu kemuliaan. Duduk dalam time dia. Tuan-tuan tahu tak kita ni? Sebab tu saya sebut, kita tak rasa mulia sebab kita tak tahu kita dimuliakan oleh Allah. Kita tak berasa kita umat yang hebat bila kita tak tahu bahawa kita ni satu umat yang hebat. Nabi SAW cerita dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, waktu Nabi Nuh alaihi salam dipanggil menghadap Allah. Panggil Nabi Nuh alaihi salam. Allah tanya dekat Nabi Nuh, hal balaghta ya Nuh? Kamu sampai tak wahai Nuh? Kamu menyampaikan? Maksud sampai itu menyampaikan risalah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh untuk menyampaikan kepada umat dia. Nabi kata, ya Rasul, ya Allah, telah aku sampaikan. Nabi Nuh kata, telah aku sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa orang ikut Nabi Nuh alaihi salam? 950 tahun dakwah. Berapa orang? 70 ke 80 orang yang ikut. 900 tahun dakwah, ajak orang untuk agama ni, 70 orang yang ikut. Kita buat live Facebook nak ajak orang tengok tu, dengar tazkirah kan, 7 orang tengok, marah. Tak mau buat terus. Kan? Ada pula kawan dislike pula tu. Rasa, ya Allah, kau timpakanlah bukit ni. Tuan tak boleh kita ni. Allah Rabbi Jimadan. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Ni, buat kerja. Geng surau yang diamanahkan untuk jaga surau, buat kerja, buat program. Malam saya pergi ceramah dekat Ampang, satu masjid. Dia kata, Ustaz, macam mana nak buat bagi orang main masjid? Buat program lah. Tapi dia tak main, Ustaz. Dia main tak main, tu bukan kerja kita. Dia nak dengar tak dengar, tu bukan tanggungjawab kita nak pastikan benda tersebut. Tapi kalau Allah tanya, kamu buat tak? Saya buat dah, ya Allah. Selesai kompletnya. Allah Zaliman. Ada bila Nabi Nuh dipanggil menghadap Allah, kamu dah sampai tak Nuh? Ya, telah saya sampaikan. Allah panggil umat Nabi Nuh, Maisat, betul tak Nabi kamu ni sampaikan untuk kamu? Tak dia jawab apa? Tak ada siapa pun yang pernah kami. Tu nama umat Nabi Nuh alaihi salam. Depan Allah tu. Dak, tak dia pun tak sampai kat kami. Allah tanya dekat Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, kamu ada saksi tak hari ni? Ada ya Allah. Siapa? Muhammad dan umat dia. Kita pergi depan Allah bersaksi bahawa Nabi Nuh AS telah menyampaikan ajarannya. Loh, macam mana kita boleh sampai? Macam mana tuan-tuan tahu kata Nabi Nuh AS telah berdakwah? Macam mana tuan tahu? Al-Quran. Dalam Quran cerita. Kamu jumpa tak? Tak. Kamu tengok tak? Tak. Kata macam mana kami tahu? Kamu baca Quran. Beriman sungguh-sungguh dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran, sampai kita sanggup jadi saksi. Ya, betul Nabi Nuh AS menyampaikan apa yang telah diperintahkan. Mana kamu tahu? Quran cerita. Dan kami beriman kepada Al-Quran.
Hebat tak kita ni? Hebat tak? Saudara Alaihi Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saudara Alaihi Muhammad. Ini peristiwa-peristiwa yang tuan-tuan akan jumpa nanti di padang mahsyar. Yang Nabi SAW cerita, saudara Alaihi Muhammad. Waktu tu boleh bayang tak kita ramai-ramai dan Nabi kita kat depan pun semua. Ni nak pergi mana ni? Ni nak pergi jadi saksi. Saksi apa? Saksi Nabi Nuh alaihi salam. Oi, gemas apa? Ya, saudara Alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata apa ni? Nabi Musa kata apa? Depa ni orang yang dipilih untuk berhadapan dengan Dajjal. Umat ni, umat terakhir ni, depa dipilih untuk berhadapan dengan Dajjal. Yang zaman Nabi Nuh lagi duk cerita lah tentang Dajjal, peringat tentang Dajjal. Kata Nabi, setiap tidak ada para Nabi sebelumku yang saudara Allah SWT melainkan mereka memperingatkan umat mereka tentang Dajjal. Daripada umat dulu ni, Nabi Nuh peringat umat dia, Nabi Sulaiman peringat umat dia, Nabi Ibrahim peringat umat dia. Semua para Nabi peringat umat dia tentang Dajjal. Mai tang umat Nabi Muhammad SAW sendiri, dia tengok Dajjal dengan mata kepala dia sendiri. Tu siapa? Kita. Nabi Nuh minta, ya Allah jadikan mereka tu umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Nabi Musa tak berputus asa lagi, sambung lagi. Nabi Musa kata, ya Allah, dalam kitab Taurat ni diceritakan satu umat yang mereka ni pahala kebajikan mereka ni hanya dapat dengan niat saja. Kalau mereka buat, maka ganjaran itu akan digandakan 100 kali ganda. Jadikan mereka itu umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu umatnya Ahmad. Tuan-tuan, Nabi kata, aku mengharapkan 2/3 daripada ahli syurga itu adalah umatku. Nabi harap daripada syurga tu, seluruhnya tu, majoriti daripada ahli syurga itu umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan cuba fikir, guna akal kita ni. Umat dulu umur 1000 tahun, umur 500 tahun, 800 tahun umur apa? Kalau mereka umur 1000 tahun, kita umur 60 tahun, kita ni 6% lah. Tu lah nilai GST lah. 6% lah. Kalau tuan-tuan buat ibadat daripada beranak-beranak tu sampai mati, nak banding dengan orang dulu hidup saya cakap tak terjangkau pun. Dia buat amal 10 tahun lah, kita tak boleh sayang lah. Kalau dia buat amal 10% lah, kita yang sepanjang hidup tak boleh. Boleh faham tak? Buat panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumlah pula ramai, daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ada berapa ribu tahun. Kita ni apa? Ujung ni satu umat lah. Tiba-tiba kita majoriti dalam syurga. Nampak logik kan? Daripada 120 saf syurga, Sayyidina Ali Muhammad, 80 saf itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 2 3 4 5 6 7 kali 2 14. Saudara Sayyidina Muhammad, daripada 12 saf ni, dia kata 12 saf ni sampai belakang tu, 8 saf ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 saf belakang tu, 4 saf belakang tu daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Tahu tak ada berapa orang Nabi? 143,000 para Nabi. Saudara Allah Muhammad, 313 para Rasul, 313 para Rasul, 143,000 Nabi. Yang ada umat dia ni
Tu duduk 4 sah belakang lah. Yang lain ni semua kepada Nabi Muhammad SAW. Pasal apa jadi macam tu? Kemuliaan Allah beri pada umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni yang tak ada pada umat terdahulu, apa dia? Salli ala sayyidina Muhammad. Masa tu niat saja nak buat baik, Allah dah kira pahala. Niat. Keluar-keluar pagi tadi, keluar-keluar nak pergi masjid. Main RM1, abang kat isteri kita. Main RM1. Dapat apa? Nak buh sedekah dalam tabung masjid. Dapat pahala dah. 1 pahala dah. Tak ada lagi, baru niat. Pergi masjid pun naik motor nak main surau. Tengok-tengok ada orang jual yak tebu tepi jalan. Macam sedap pula pandai-pandai ni tengok. Sehingga beli yak tebu. Banyak duit RM1 tu, kau beli yak tebu tu ya. Pahala niat tadi dapat kekal kalau tak pada. Tapi kalau dia betul-betul masuk sedekah pun masuk dalam tabung masjid tu. Sebab tuan-tuan bawa panggil nak masuk masjid ni. Nak masuk dalam tabung lagi bawa panggil. RM1. Duk RM1 tu pada tahun 78 dulu ni. Daripada kertas jadi koin, jadi kertas balik, jadi koin kertas balik, baru duk RM1 tu dulu merah ni. Walaupun RM1 700 kali ganda. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli summatin ma'atu habba. Dengan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 1 kali 7 kali 100, RM700. RM1 masuk dalam tabung, pasal nilai di sisi Allah RM700. Yang confirm tuan-tuan dapat. Perjanjian dalam Al-Quran, Allah dah sign, kita dah agree, Allah dah bagi tahu dekat kita, yang agreement ni takkan buat sampai bila-bila. Perjanjian yang Allah masuk investment dekat kita, Allah akan bagi 700%. Salih Muhammad. Kalau ada bank offer kat kita, masuk investment kat kami bagi 6%. Banyak lah 6% lah ni. 8%, banyak lagi. Kami bagi 10%. Kita pun duk fikir, kalau 10% kita masuk duit kita 1,000 dapat 100, masuk 10,000 dapat 1,000, tu kan? Masuk 100,000 dapat 10,000. Lagi banyak kita masuk, lagi banyak kita dapat, tu kan? Allah nak bagi kita bukan 10%, 700%. Dia bagi apa? RM1. Kalau RM1 RM700, kalau RM10 dah RM7,000. Kalau masuk RM100 dah matematik teruk sopan aku juga, lambat nak kira. Lagi banyak lagi apa ya? Tapi pasal petang dengan Allah ni berkira saya. Allah kata apa? Saya Muhammad, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Allah janji, Allah mesti ganti. Kemudian Nabi SAW kata apa? Takkan berkurang harta orang sedekah, takkan berkurang, bahkan bertambah. Nabi kata. Tapi tak percaya cakap Nabi. Ada seorang tu, dia balik kampung, singgah dekat Saudara Allah Sayyid Muhammad, singgah dekat surau, berhenti semayang, mayasak. Lepas tu lepas semayang, dia duduk lepak kat depan beranda tu, dia tengok budak-budak balik kafar tu. Ada gerai pakcik seorang duk jual biasa. Lepas tu dia pergi kat kedai pakcik tu, dia kata, budak-budak ni nak beli apa-apa bagi lah, saya bayar lagi. Dia pun solat zaman dah, dah apa? Dia pun kira dua ada RM34.8. Lebih kurang betul lah, RM34.80. Lebih kurang macam tu. Kemudian dia kata, ambil lah RM35, bagi kat situ. 20 sen tu kira halal lah. Bagi dia tak mahu Allah, ambil balik 20 sen ni. Saya tak mahu, dia kata. Ni saya ni bukan duk ambil duit orang, saya ni niaga, dia kata. Dia kata, Allah 20 sen juga, tak ambil duit lagi. Rupanya dia nak, Allah nak bagi dia ingat figure tu, RM34.80. Dia kata, lepas daripada tu, dia dapat projek exactly RM34,800. Lebih tahu macam tu. Saya nak cerita dengan sedekah ni, jangan risau, Allah mesti Allah akan ganti. Banyak kisah-kisah saya dengan orang sedekah ni.
Tuan-tuan solat Islam RM700. Puasa kalau kita buat, Allah kata bagi aku kira. Aku tahu nak kira macam mana, Allah kata kira. Paling kurang ibadat yang kita buat 10 kali ganda. Paling kurang 10 kali ganda. Buat maksiat, buat jahat, niat nak buat, Allah tak kira lagi. Tadi buat baik, niat nak buat baik, Allah kira dah. Niat nak buat jahat, ya aku nak pergi buat apa-apa lah, nak bagi contoh pun tak erti sangat. Nak pergi buat apa-apa lah, nak pergi tikar nombor ekor lah, kata lah. Start motor Nabi, nombor dah siap dalam kepala dah ni 3476 baru contoh lah. Lagi pergi tikar pula lagi. Kali kira sangat. Saya pergi forum tu satu di mana, di Sabah. Dia kata panelis tu, dia kata apa hari tu Ustaz saya pergi khutbah satu tempat, habis khutbah, habis semayang, keluar pakcik seorang nari Ustaz RM30. RM30. Pasal apa bagi RM30? Ambil Ustaz. Pasal apa hang bagi aku RM30 ni? Ustaz jangan marah saya. Apa? Saya menang nombor ekor Ustaz. Yang hang bagi kat aku apa? Ustaz jangan marah lagi sekali. Siapa? Nombor kereta Ustaz. Ustaz masuk marah tu, oh nombor cantik dia kita kau. Dia dapat RM4,000 lagi. Hang dapat apa? Dapat sikit Ustaz. Berapa? RM4,000. RM4,000 bagi RM30 kedekut lagi. Kali harap sangat. Kadang-kadang pergi kampung-kampung ni. Ini kita buka kitab kita, muka surat 30, baris nombor 3 tu, ujung tu dua benda tepi. Dia kira 30, 72. Aduh, subhanallah. Dia niat nak pergi tu, Allah tak kira lagi. Allah tak kira lagi. Sampai separuh jalan kau kata, ha kena ni? Tapi 30 kok. Apa hang ni? Dia patah balik tadi, dia tak ada dosa. Kalau dia buat dosa tersebut, dia dah kira satu dosa. Buat maksiat, niat nak buat, Allah tak kira dosa. Dia buat satu, Allah kira satu dosa. Itu pun malaikat yang catat tu, malaikat sebelah kata apa? Tunggu Ustaz, hold Ustaz. Kalau Zaki dia minta ampun, padam, macam dia tak buat. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan bayang tak? Bangkit pagi-pagi, tuan-tuan buat satu pahala, tuan-tuan buat satu dosa. Contohlah, sedekah contoh. Sedekah ni 700 lah. Kalau macam botol tu tak 1, 2, 3, 4, 5, 700 tingkat. Buat satu jahat baru satu. Kalau nak challenge jahat ni dengan baik ni, tuan-tuan kena buat berapa kali jahat nak challenge dengan 700 baik ni? Berapa kali? 700 jahat baru boleh dapat challenge dengan satu. Betul tak ni? Takkan jahat nak tahu tu buat. Dia faham tak ni? Jadi tak logik tak kalau macam ni punya keadaan kita pergi depan Allah, dosa banyak pahala sikit. Tuan-tuan buat baik 10 kali ganda, buat jahat 1. Buat baik sikit 700 kali ganda, buat jahat 1. Minta ampun Allah padam. Mana tak ada. Logik tak umat Nabi Muhammad pergi depan Allah tiba-tiba dosa banyak pahala sikit? Logik tak? Tak logik langsung, tapi tak mustahil. Pasal apa tak mustahil? Pasal ramai orang jahil. Dia buat amal tapi dia tak tahu dia buat apa. Dia tengok, oh orang buat macam ni, aku nak buat macam ni kan? Faham ini Ustaz Ismail? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, kita sallallahu alaihi wasallam nak cerita, bila kita buat amal, dia akan jadi salah satu daripada 5 benda ni. Yang pertama, amal kita sah dan amal kita diterima. Yang ni yang kita harap. Nombor 2, amal kita tak sah dan amal kita tak diterima. Yang ni yang kita tak mahu sekali. Yang ketiga, amal kita sah dah, tapi amal kita tak diterima. Pasal apa? Pasal riya, ujub, takabur, tak tunjuk ke orang. Ada syirik-syirik khafi. Yang keempat, amal kita sah, dah diterima dah, amal diterima dah, tapi dipadam. Padam. Apa pasal apa padam? Pasal ungkit. Nampak? Dia wakaf ni, kapet ni, berapa ramai, berapa lama dah kapet ni, orang duduk semayang, pahala tak boleh berhenti main dah. Tiba-tiba main lantikan JK baru, nama tak naik, nama tak letak, pergi minum kat kedai, minum kat kedai apa, saya mana dah, aku hantar dah tu kapet kat surau tu aku wakaf hantar dah tu. Kalau aku tak wakaf tu imam sujud atas lantai dah. Oh, ramai lagi kawan dengar, oh dahsyat tu, berapa hang sedekah RM50 hantar tak? Oh, itu pun dahsyat. Tak kira lah berapa, tapi berapa lama dia dapat. Sehari dia ungkit saja, hari tu Allah padam seluruh amalan yang dia dapat tu, sallallahu alaihi wasallam, daripada mula dia bagi dulu.
Dan yang kelima, buat amal. Amalnya sah dan amalnya diterima. Tapi dihadiahkan ataupun diserahkan kepada orang lain. Pasal apa? Pasal mengumpat, fitnah, buat zalim kat orang. InsyaAllah mudah-mudahan jadi tazkirah yang baik untuk kita lah. Nah, saya ucap terima kasih kepada pihak surau yang sudi untuk input saya. Saya minta ampun, minta maaf salah ada silap, InsyaAllah. Dan tuan-tuan saya semak dekat luar sana lagi, tuan-tuan kalau tuan-tuan nak balik, ni ada buku saya. Dalam buku ni ada doa-doa yang tuan-tuan minta. Saya minta tuan-tuan tolong panjat setiap hari waktu duduk dalam wabak ni. Karena ada susunan doa-doa yang tuan-tuan baca lepas subuh, tuan-tuan baca lepas maghrib. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada wabak. Kita ni kadang-kadang tak ada guidance, kita tak tahu. Nah, ada satu doa yang Salih Muhammad dia baca. Kalau kita baca ni Salih alaihi Muhammad, dia tak akan ditimpa musibah, kita sebut. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni tiba-tiba dia lumpuh. Lalu orang pergi ziarah dia kata, aku tak menipu atas nama Nabi, aku tak menipu atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Cuma pada waktu hari aku ditimpa sakit tu, hari tu aku tak baca doa tu. Jadi insyaAllah saya dah susun doa-doa tu setiap pagi dan ikut saja. Ini sebenarnya buku nota, tapi subhanallah di depan ni Sadiq Samad termasuk 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Kita buat promosi 3 buku RM50 insyaAllah, dan dapat 1 emas. Tuan-tuan kira-kira Allah macam mana, kongsi-kongsi yang kawan-kawan sebagainya. Dan insyaAllah sekali lepas mayang Jumaat lagi kita akan buat solat hajat kepada untuk Ibu Lijah binti Yusuf yang kadang sakit tenat di Hospital Kota Baru, hajat daripada penghuni blok di Cik Marwan, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Masih banyak. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.